Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, saya Alif Haikal Zainuddin dan saya akan menunjukkan cara-cara untuk memasang paip besi Bagawani. Mari kita saksikan. Okey, sekarang ini adalah lakaran dan ukuran bagi pemasangan paip besi Bagawani. Saya memakai saiz paip berukuran setengah inci, semua setengah inci, kepala pilih setengah inci, dua-dua elbow ini adalah setengah inci, dan batang paip juga berukuran setengah inci. Dan untuk panjang batang besi yang pertama adalah 1 kaki, dan panjang batang besi yang kedua juga adalah 1 kaki yang bersamaan dengan 30 cm. Okey, sebelum pemasangan batang besi ini boleh dibuat, kita perlu potong batang besi. Macam yang setelah saya buat 1 kaki, kena potong 1 kaki, dan batang besi kedua juga dipotong 1 kaki. Setelah selesai batang besi dipotong, kita perlu membuat uling pada kedua-dua ujung batang besi. Jadi sekarang saya akan menunjukkan alatan tangan yang digunakan untuk membuat pemasangan batang besi Bagawani. Seterusnya saya akan menunjukkan alatan tangan yang digunakan sebelum pemasangan paip besi dibuat. Yang pertama adalah pita pengukur yang digunakan untuk mengukur panjang batang besi yang ingin digunakan, seperti 1 kaki ataupun 2 kaki. Yang kedua adalah pen marker yang digunakan untuk menanda selepas menggunakan pita mengukur, kita menanda panjang batang besi yang ingin kita potong. Dan seterusnya adalah pita PTFE yang digunakan untuk membalut hujung batang besi sebelum tujuan pemasangan dibuat. Dan tujuan membelit pita ini juga adalah untuk memastikan batang besi lebih ketat pemasangannya dan tidak bocor. Ini adalah rupa bentuk paip selepas kita selesai memotong dan telah membuat uling pada kesemua hujung batang besi. Macam kita boleh tengok kat sini, saya memakai batang besi bersaiz setengah inci sama, dan panjang batang besi ini adalah 1 kaki bersamaan 30 cm, dan batang besi kedua juga sama, 1 kaki bersamaan 30 cm. Seterusnya macam kita baca kat sini, saya menggunakan 2 jenis penyambung, iaitu elbow yang mempunyai uli di dalam sama, pada kedua-dua hujung mempunyai uli yang bersaiz setengah inci juga, dan bilik air berukuran setengah inci juga.
saya Muhammad Daniel bin Muhammad Khairi akan menerangkan tentang kebaikan dan keburukan yang kita akan perolehi apabila kita menggunakan pipe GI ni. Okey, yang pertama ialah seperti kita tahu, pipe GI ni dia tidak mudah bocor kerana ianya diperbuat daripada pipe keluli biasa yang disalut oleh lapisan nipis logam lain seperti zinc yang membuatkannya kuat dan tahan tekanan air. Okey, seperti kita tahu besi mestilah kuat, mestilah tahan tekanan. Sebab itulah dalam pembinaan kapal dan selainnya kita menggunakan besi sebab nak tahan tekanan air. Begitu juga dengan konsep pembinaan pipe yang kita akan menggunakan pipe GI dalam pembuatan pipe GI, mana besi ni dapat tahan tekanan air yang sangat kuat. Okey, seterusnya kebaikan yang kedua yang kita akan perolehi apabila kita menggunakan pipe GI ini ialah yang biasanya digunakan dalam projek besar-besaran kerana ianya tahan lama berbanding pipe jenis poli dan PVC. Biasanya ini dijumpai dalam industri dan pembinaan kumbahan yang besar. Seperti yang kita tahu dalam kalau kita lalu ke tepi jalan, kita akan nampak satu tempat pemprosesan bahan kumbahan, yang mana kita tengok pipe-pipe di situ semuanya pipe jenis galvani, tiada satu pun pipe PVC dan sebagainya. Sebab apa? Sebabnya ia mudah kerana itu punya main tempat utama yang mana dia akan mengambil semua bahan-bahan kumbahan daripada seluruh kawasan perumahan contohnya. Sebabkan dia satu tempat je kita nak ambil di tempat yang besar, so kita akan menggunakan pipe tahan dan kuat. Okey, seperti yang kita tahu, bila suatu benda adanya kebaikan, mesti ada juga keburukan suatu benda. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dan bincangkan apa keburukan yang kita akan perolehi dalam penggunaan pipe GI ni. Okey, yang pertama ialah apabila kita tahu harga besi ni mesti tinggi dan automatik juga pipe GI ni akan jadi harganya sangat mahal berbanding dengan harga-harga pipe jenis yang lain, contohnya pipe PVC dan pipe jenis poli. Okey, yang kedua pula ialah ia akan menyebabkan terjadinya blockages di dalam saluran pipe. Sebabkan apa? Sebabkan adanya terhasil mineral di dalam pipe galvani tersebut. Okey, apabila kita tahu besi ni ialah bahan mineral. Apabila dia bercampur dengan macam-macam sekali benda, maka terhasillah satu mineral yang akan menyekat saluran pipe tersebut. Ini akan menyebabkan blockage dalam rumah ataupun di mana-mana tempat lah, yang menyebabkan satu tempat tersebut tidak mendapat saluran air tersebut. Yang ketiga pula ialah ketika tu besi ni mesti mudah berkarat. So maknanya pipe galvani ni juga akan mudah berkarat lah, kerana ianya besi. Dan karat ni seperti kita tahu dia akan terhasil apabila adanya benda yang lembab dan adanya udara. Seperti kita tahu, pipe mestilah menyalurkan air. Air tu pula ialah lembab, dan dalam air tersebut juga dalam sains ada mengatakan ada beberapa persen udara yang terkandung di dalam air. Oleh sebab itu pipe PVC ni, pipe galvani akan mudah berkarat. Dan bila pernah terjadi kes apabila kita buka air, yang akan keluar ialah warna karat. Air tu berwarna karat. So tidak hairanlah sebab apa air tu warna karat, sebab pipe yang kita guna itu ialah pipe jenis galvani yang akan menghasilkan karat. Okay, sekian itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan bagikan kepada Ahmad Bazli yang akan menyimpulkan segala yang kita sudah bincangkan tentang berkenaan pipe galvani ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bazli bin Abu Bakar, bernombor metrik 08DK20F1031. Okey, hari ini saya akan membuat sedikit kesimpulan tentang pipe galvani. Kesimpulan yang dapat kita lihat ialah pipe galvani adalah lebih sesuai digunakan untuk projek-projek yang berskala besar, yang tidak memerlukan penyelenggaraan setiap masa kerana ia lebih tahan lasak berbanding pipe poli atau pipe PVC. Soal harga, memanglah pipe GI lebih mahal berbanding
pipe PVC dan poli. Tetapi apabila kita menggunakan pipe PVC atau poli, apabila terdapat kebocoran, ia lebih memerlukan kos lebih tinggi kerana memerlukan penyelenggaraan. Penyelenggaraan bukan sahaja melibatkan membaiki pipe, malah kita perlu membayar pekerja-pekerja untuk membaiki pipe tersebut. Itulah kesimpulan yang dapat saya buat tentang pipe galvanik. Sekian, terima kasih.